dalam sehati sejiwa. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menafikan pembentukan Malaysia yang banyak membawa perubahan dan pembangunan kepada rakyat Malaysia, khususnya Sabah. Ini terbukti dengan landscape pembangunan secara menyeluruh dan tidak pernah ketinggalan dengan arus pembangunan negara. Tiada siapa pun boleh menafikan bahawa pembentukan Malaysia telah membawa banyak manfaat, banyak kebaikan, banyak nikmat kepada pelbagai lapisan rakyat di seluruh negara. Kita di Sabah tidak pernah ketinggalan keamanan dan kemakmuran dan kemajuan. Bukanlah frasa yang kita hanya dengar, tetapi kita dapat lihat dan rasai setiap hari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, keharmonian kaum yang dinikmati negara sekarang membolehkan rakyat menikmati pembangunan menerusi kesatuan sesama pemimpin dan rakyat. Beliau berkata, perjuangan memartabatkan keharmonian dan kemerdekaan negara tidak pernah terhenti, terutama dalam berhadapan cabaran yang menggugat keharmonian kaum di negara ini. Sehubungan itu, Datuk Musa mengajak rakyat negeri ini terus bersatu dan menjadikan sejarah negara ini dijajah sebagai pengajaran supaya rakyat harus bersatu dalam menentang apa jua dakwah negatif yang cuba merosakkan perpaduan, kestabilan politik dan ekonomi negara, khususnya di Sabah. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan Hari Malaysia 2015 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Yayasan Nur Jauhar mengiktiraf serta menghargai jasa dan sumbangan besar para pesara dan bekas polis tentera dan bomba yang banyak berjasa dalam menjaga keselamatan serta mempertahankan kedaulatan negara. Ia diterjemahkan menerusi satu majlis penyerahan sumbangan daripada yayasan berkenaan kepada pesara terbabit yang diadakan di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri yang juga penaung Yayasan Nur Jauhar, Tun Haji Johar Haji Mahiruddin serta isteri Tuh Puan Hajah Nurlida Tan Sri R.M. Jasni yang juga penasihat yayasan tersebut. Majlis penyerahan sumbangan disampaikan Tun Johar kepada 150 pesara dan bekas polis, tentera dan bomba melibatkan sumbangan wang berjumlah RM75,000 dengan setiap seorang menerima RM500. Turut hadir Panglima 5 Brigade Kem Lokawi, Brigadier Jeneral Dato' Pahlawan Haji Muhammad Anwar Rizaluddin, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Zuraida Latif, serta pengurusi yayasan yang juga anak sulung Tun Johar Haji Alhabra Tun Johar. Berucap dalam majlis ini, Alhamra sebagai wakil kepada Tun Johar dan Tuh Puan turut merakamkan penghargaan atas jasa pesara polis, tentera serta bomba kepada rakyat dan negara. Sementara itu, konvoi Kembara Merdeka Sehati Sejiwa Anjuran Sabah Electricity Sdn Bhd SESB yang bermula Selasa lalu melabuhkan tirainya semalam. Terdahulu, konvoi berkenaan berada di wilayah Persekutuan Labuan dan menumbuk dengan pelbagai aktiviti diadakan dan penyampaian sumbangan serta majlis ramah mesra bersama pelajar dan guru di SK Tanjung Aru Labuan. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Haji Isli memuji usaha murni SESB menyemarakkan sambutan Hari Malaysia bersama lapisan masyarakat ini. Syabas kepada SESB yang telah berjaya memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Konvoi bermotosikal dan berkereta lah oleh SESB yang menjelajah seluruh Sabah sampai singgah di Labuan. Beliau ditemui media sempena program Kembara SESB di Labuan. Mereka yang ditemui turut menyambut baik program ini. Yang paling mulia yang saya nampak. Jadi mereka ini datang kemari fokus kepada masjid. Ini adalah suatu cara yang paling baiklah. Bukan saja murid, ibu bapa turut menghias anak-anak mereka dengan pakaian-pakaian patriotik. Guru-guru menghias kereta-kereta. Konvoi ini turut melawat rumah kebajikan di Ranca-Ranca serta sumbangan SESB di Ibu Pejabat Polis IP di Labuan.
Sukar digambarkan dengan kata-kata apabila impian dan cita-cita menjuarai. Kejohanan sukan badminton bertaraf dunia kini dalam genggaman. Itu luahan rasa terharu dan gembira Didin terasuh apabila dinobatkan juara dunia yang baharu dalam kejohanan badminton para dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF 2015 yang berlangsung Ahad lalu di Stoke Mandeville, England. Menurut Didin yang juga seorang guru matematik di Sekolah Kebangsaan Bangku Dranau, kejayaan tersebut tidak dijangka berikutan penyertaan sulungnya. Dalam kejohanan itu turut disertai pemain badminton Paralimpik terbaik dunia. Walaupun tergolong orang kurang upaya OKU kategori fizikal, namun katanya ia bukan penghalang untuk beliau mencipta kejayaan sekaligus merangkul gelaran juara perseorangan lelaki. Jelas Didin berkat usaha gigih dan latihan yang berterusan, selain sokongan dan dorongan kuat dari isteri, ibu bapa dan warga pendidik serta pelajarnya, turut membakar semangatnya untuk berjuang hingga mampu menewaskan lawannya yang juga juara dunia Andrew Martin dari England. Jadi saya akan terus saja bermain dengan orang-orang normal dan bermula dari sanalah bahwa walaupun keadaan saya begini, fisikal saya begini, tapi saya yakin boleh melakukan sesuatu dalam bidang sukan. Beliau ditemui media sejurus ketibaannya di Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sementara itu, kejayaan Didin meraih kejuaraan dunia turut membanggakan pengarah pendidikan Sabah, Datuk Jem Alip. Jadi saya harap kepada murid-murid yang lain yang senasib dengan Didin ini akan menjadikan Didin sebagai satu ikon mereka, satu role model bahwa kira kita berusaha bersungguh-sungguh, apa juga kita capai akan kita capai dengan cemerlang. Didin juga berhasrat mengadakan perlawanan bersama jago badminton perseorangan negara yang juga idolanya Datuk Lee Chong Wei pada masa depan. Selepas ini misi dan visi Didin adalah untuk mempertahankan kejohanan sama pada 2017 termasuk melayakan diri dalam Sukan Olimpik di Tokyo, Jepun pada 2020. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 9 pagi ini akan berlangsung majlis perasmian bangunan Hospital Tuaran Fasa 2 oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Sementara itu, pada pukul 10.30 pagi ini pula, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyad Anak Jam akan merasmikan JTM Samsung Tech Academy Institute Latihan Perindustrian Kota Kinabalu di ILP Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 11 pagi ini, Pengarah MARA Sabah Ruzlan Malik dijangka merasmikan Seminar Halal Negeri Sabah 2015 di TH Hotel Sembulan Kota Kinabalu. Dan akhir sekali, pada pukul 2.30 petang ini, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Majun akan merasmikan Pesta Buku Borneo 2015 di Wan Borneo Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini dan seterusnya bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan.